Sebagai contoh, bila mana sahaja baru-baru ni timbul kes DNAA. Bila berlaku kes ini, semua orang dah bercakap, semua orang dah cakap. Sudah ada kes prima facie. Ianya adalah sesuatu yang sepatutnya telah menjadi perkara yang diberikan kepada defense team untuk menentukan di mahkamah. Kerana sudah ada prima facie tentang kes ini. Tapi kita tak terkejutlah kerana pada saya kita telah pun menjangka lebih awal bahawa kes ini akan dilepaskan daripada pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Benarlah kata orang-orang tua. Benarlah kata orang tua-tua. Cikgu mana sanggup tengok anak muridnya dihukum? Lagi-lagi kalau anak muridnya itu sanggup melakukan apa sahaja hatta menggadai prinsip perjuangan dan maruah parti. Kalau dah berlaku sedemikian, mestilah ada timbal balasnya. Macam, jadi tak payahlah nak bangkit-bangkit dalam parlimen ini. Tak payah, sebab speaker dah kata cukup-cukuplah tu. Kita dah tahu, kita pun malu. Tapi nak buat macam mana? Sila. Terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri dalam satu function di Kelantan pada 24 dari bulan Julai dipetik oleh berita online, saya petik daripada berita harian online. Dia dipetik bercakap mengarah siasatan dibuat kepada pemimpin-pemimpin yang dikatakan mencuri harta. Dia cakap, PM cakap, dia arah agensi pala penguatkuasa termasuk SPRM untuk membuat siasatan. Pada 24 Julai yang sama, 24 hari bulan Julai tahun ini, dia sekali lagi dipetik bahawa beliau telah mengarah SPRM menyiasat menteri kabinet beliau. Perkataan keluar daripada mulut bahawa dia mengarah SPRM, dia mengarah agensi penguatkuasa untuk membuat siasatan. Adakah ini normal dalam sistem pentadbiran negara kita? Perdana Menteri ada kuasa untuk mengarah agensi bagi menyiasat kes-kes di negara kita ini. Apatah lagi kes-kes yang di kelangan kita di sini. Ini seolah-olah ada selective prosecutions, dan jika diarah SPRM untuk melakukan DNAA. Ini yang tanggapan rakyat di luar sana yang Muhammad Ketua Pembangkang. Sebab tu usul macam tu dibuat kerana ada tanggapan bahawa DNAA ini adalah arahan Perdana Menteri kepada agensi-agensi penguatkuasa. Seperti yang dipetik ucapan Perdana Menteri Kelantan 24 bulan Julai yang lalu. Ya, Muhammad Larut. Sikit saya tambah. Ya, Muhammad Larut, kalau kita lihat sepanjang kempen pilihan raya kecil yang lalu, anggota eksekutif seperti Teluk Intan dalam ceramahnya dalam bahasa Mandarin, kita tahu juga ada orang yang terjemahkan, menyalahkan penjawat awam, AG yang telah bersara Tan Sri Idris Harun berkenaan dengan hal ini. Ya, kononnya kuasa mutlak peguam negara di bawah Fasal Perlembagaan 145/3 itu digunakan wenang-wenangnya untuk menzalimi dan memutuskan kes DNA ini. Jadi yang Muhammad Larut, saya nak tanya kepada Muhammad Larut dan juga kepada menteri yang bertanggungjawab. Berapa banyak kes-kes yang mana peguam negara tarik semula pertuduhan jenayah kola putih seperti rasuah salah guna kuasa yang mana mahkamah telah putuskan ada kes prima facie dan telah dipanggil perintah membela diri. Sila beri senarai kes-kes ini kepada kami dan rakyat ingin tahu. Adakah ini luar tabi'i yang baru berlaku atau bagaimana? Statistik bilangan jumlah kes yang Muhammad Larut. Terima kasih. Yang Muhammad Larut, saya ada sikit kes yang very klasik. Yang tua, saya ingin kedua-dua ini dimasukkan dalam ucapan saya. Saya nak jawab apa yang macam sebut. Saya nak tambah. Sebab itu bila kes ini berlaku, Datuk Colin Lawrence hakim menyebut tentang kes ini dalam ujah dia itu. Dia sebut, jika terdapat pendakwaan kes di masa depan,
namun tidak berhasrat untuk meneruskan kes, ia akan membazirkan masa mahkamah dan wang rakyat. Sebab itu Tuan Bertua, kita bangkit kes ini dalam parlimen. Sebab kita tidak mahu membazirkan wang rakyat. Kita nak supaya rakyat faham bahawa kes yang sepatutnya diteruskan, mesti diteruskan. Jangan salah guna. Sebut tata kelola sedap. Tetapi bila salah guna, abuse of power adalah sesuatu yang lebih zalim kepada negara kita daripada apa yang telah pun dibuktikan. Sekejap. Larut, Dang. Sila pendang dulu. Kes yang paling klasik yang Berhormat Larut, terima kasih, Tuan Sri Speaker. Di Kementerian Semua Manusia baru ini, SPRM dah masuk buat penyiasatan. Dan sampai sekarang, tak ada lagi tindakan ataupun conclusion yang dibuat. Kenapa Pak pegawai yang ada di pejabat Menteri Kementerian Semua Manusia diberhentikan kalau tak ada elemen-elemen rasuah dan abuse of power dengan izin yang terlibat? Ini kita nak tanya Menteri Kementerian Semua Manusia, kenapa diberhentikan kalau tiada elemen rasuah dalam isu 97 juta yang dibangkitkan dalam media? Okey, ya itu saja. Itu kes klasik. Larut, saya mohon pencerahan. Yang Berhormat Larut telah menyebutkan mengenai kes di NAA ini. Tak perlu dihuraikanlah, semua orang tahu bila sebut di NAA ini. Semua media-media termasuk media antarabangsa telah menjadikan berita ini sebagai satu berita yang paling penting. Termasuklah saya sebut beberapa berita. CNA, Channel News Asia mengatakan bahawa Snap Insight, dengan izin, Ahmad Zahid walking free from corruption charges, not good optics for Malaysia PM Anwar. Dan satu lagi, South China Morning Post, Malaysian PM Anwar cops backlash as Ahmad Zahid embezzlement charges drop on reformasi anniversary. Reformasi anniversary on the 2nd of September, 5 September diberikan DNA. Soalan saya sekarang ni, semua orang bercakap mengenai DNA ini. Tapi ada juga orang bertanya, dalam keadaan begini, di manakah suara-suara yang selalunya membela keadilan seperti bekas ahli parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang, di mana YB Bagan, di mana YB Damansara, di mana mereka-mereka yang lain sebelum ini yang membincangkan mengenai keadilan kepada rakyat. Sekarang ini isu DNA senyap sepi, tidak ada suara. Yang Berhormat Ketua Baru, Yang Berhormat Ketua Baru, saya nak tanya Yang Berhormat Ketua Baru sikit. Adakah Yang Berhormat Ketua Baru bersetuju reformasi sudah mati? Terima kasih. Reform mati. Radut, boleh bagi laluan. Ketua Pembangkang, Ketua Melaka. Tambah sedikit apa yang disebut oleh Kota Baru. Kota Baru bertanya ke manakah pejuang-pejuang, ya kononnya pejuang yang ingin menegakkan keadilan. Kita ingat sebelum pilihan raya, ya, Yang Berhormat Pandan ada di sini, Yang Berhormat Kota Raja tak ada di sini. Ramai Kota Raja dah boleh sebut. Lepas nanti kalau menang dia akan tukar peguam negara, dia akan tukar pendakwa raya. Dan nak menunjukkan bahawa sebab itu kami tak boleh sokong, tak boleh bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Dan di sini saya petik ya, apabila berkaitan dengan kerjasama dengan UMNO, Pandan ada di sini. Penyokong PKR ni Pandan kata, bukan saya kata. Penyokong PKR serta Pakatan Harapan dan pengundi tidak perlu berasa bimbang kerana saya tidak akan menerima rundingan ini dan berdiam diri. Jika ia berlaku, saya akan menjadi orang pertama yang bersuara. Jika berlaku suara usaha rundingan dengan UMNO. Saudara-saudari, ini hakikat. Di mana maruah PKR? Di mana maruah DAP yang kononnya memperjuangkan keadilan? Persembang kencang boleh persembang. Bila berhadapan dengan hakikat keadilan, mereka senyap sesenyap-senyapnya. Terima kasih.